Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okay, hari ini 25 hari bulan 5 2021. Kita akan adakan kelas PDPR kita. Yang seterusnya hari ini cikgu akan terangkan tentang topik 1.2, subtopik 1.2 iaitu berkaitan dengan keupayaan elektrod piawai. Ya. Keupayaan elektrod piawai. Apa itu elektrod piawai? Itu yang kita kena belajar hari inilah. Subtopik ini adalah subtopik yang baru dimasukkan untuk KSSM pada tahun ini. So, ia juga baru bagi cikgu dan juga baru untuk awak lah yang pastinya. Okay, apa yang awak perlu tahu bila kita habis belajar topik ni, apa yang awak perlu tahu? Yang pertama adalah awak boleh mengetahui tentang apakah itu yang dimaksud dengan keupayaan elektrod piawai. Dan yang kedua, awak boleh menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai kepada elektrod piawai. Okay, so kita lihat ya. Keelektropositifan ialah kecenderungan atom membebaskan elektron untuk membentuk cation. Bermaksud, apa maksudnya di sini? Maksudnya bila kita sebut keelektropositifan adalah suatu atom yang dia cenderung untuk dia derma elektron untuk dia membentuk cation. Ya, maksudnya dia suka derma elektron. Kalau kita tengok kepada siri elektrokimia kita, yang orang kaya yang berada di atas dia suka menderma, ya. Contoh kalau cikgu ada, kalau nak kahwin mesti ada zat, kita ambil 3 je kan, magnesium dengan aluminium contoh, kita ambil 2. So magnesium dia lebih kaya daripada aluminium. So magnesium lagi suka menderma berbanding dengan aluminium. Kalau magnesium dan aluminium bertemu, bermaksud magnesium akan menderma elektron dan aluminium akan menerima elektron. Ya, magnesium menderma elektron, aluminium dia akan menerima elektron dalam bentuk ion lah. Aluminium ion menerima elektron menjadi aluminium. Okay, so di situ. Ya, so maksudnya yang mana yang berada di atas dia adalah lebih elektropositif. Means dia suka menderma elektron membentuk cation, ya, ion yang bercas positif. Okay, siri elektrokimia ialah satu siri penyusunan logam mengikut tertib keupayaan elektrod piawai. Elektrod piawai yang bermaksud nilai ni kita dah ketahui dah. Ya, piawai bermaksud nilai dia tetap. Ya, nilai dia constant. Dia tidak berubah macam kita kata pemala Avogadro kan. Nilai dia memang dah situ dah. Kita kata nilai pi, nilai dia dah tetap. Ya, 3.142 kan. So itu dah memang tetap dah nilai dia. Dari paling negatif kepada paling positif. So nilai dia, nilai E0 kita ni, ni E0 salah lah, dia E0 ya, E0 begini kan. E0 kita nilai dia adalah daripada atas tu nilai dia mesti nilai negatif. Ya, nilai negatif. Contoh cikgu ada natrium. Natrium mungkin negatif 2.8 contoh kan. So bila dia negatif ni maksudnya nilai negatif ni maksudnya dia suka derma. Dia adalah suka derma elektron. Bila dia suka derma elektron, dia lebih elektropositif. Bila dia suka derma elektron, dia suka, contoh cikgu ada natrium, derma elektron jadi Na+. Derma tambah 1E di sini. Okey, bila dia derma, dia mengalami proses pengoksidaan kan. Kosong, nombor positif kosong jadi positif 1. Okay, so dia mengalami proses pengoksidaan dan natrium merupakan ejen penurunan. So dia merupakan ejen penurunan yang sangat baik. Ya, dia boleh menurunkan. Kalau kita buat tindak balas penyesaran, dia boleh menyesarkan apa saja logam daripada larutan garamnya. Okay, so nilai negatif ni menunjukkan dia suka menderma. Okay, bila dia suka menderma, dia akan membentuk ion positif dan merupakan ejen penurunan. Okey, yang ke bawah sekali, kalau bawah tentu argentum kan. Argentum dia mesti nilai dia positif. E0 dia adalah E0 positif 2.7 katakan. So bila positif maksudnya dia suka terima elektron. Ya, daripada ion dia akan terima elektron, dia membentuk atom. Okey, so itu dia punya beza dia lah dengan yang paling atas ya. Logam yang lebih elektropositif adalah ejen penurunan. Macam cikgu sebut tadi lah. Yang mana yang berada di atas dia lebih elektropositif, dia adalah ejen penurunan.
lebih kuatkan nilai E0 dia lebih negatif, maka lebih mudah dia melepaskan elektron. E0 dia negatif, so dia lebih suka derma elektron ataupun dia suka menderma elektron. Okey, cikgu harap awak masih faham lagi buat first half ni lah. Okey, so itu maksudnya keelektropositifan tadi ya. Okey, ini adalah siri elektrokimia yang menunjukkan E0 kita ya, menunjukkan E0 kita. Okey. Yang pertama. Okey, yang ni ion logam ya, ion logam. Yang ni pula logam. Okey, daripada ion dia bentuk logam lah. Okey, yang pertama awak tengok nilai dia. Nilai dia adalah negatif. Kalium kalau nak kahwin dia terbalik dari sini. Dia di sini KCNA. Dah terbalik dah kan. Kalau kita belajar kalau nak kahwin. Tapi kita terima lah. Ini adalah yang terdapat di dalam kita punya siri E0 kita. Okey, nilai dia pun memang lagi tinggi, 2.92, 2.87. And then makin rendah lah, negatif 2.38, 1.66, negatif 0.76, negatif 0.4 ya, daripada ion ferrum kepada ferrum. Okey. So nilai dia semakin rendah sampailah hidrogen ya. Hidrogen nilai dia tak ada nilai. Nilai dia 0.00 volt. Nilai E0 dia kosong. Ya. Sebab itulah bila kita nak menguji ataupun bila kita nak mengetahui nilai sesuatu E0 itu, kita comparekan dia dengan hidrogen. Ya, sebabnya hidrogen dia punya nilai dia adalah kosong. And then kita ada cuprum, kita ada argentum. Okay. So itu adalah yang terdapat pada note. Kita tengok dia punya note ya. Logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Okey, tu awak dapat di situ ya. Tindak balas yang berlaku biasanya melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Ya, biasanya pemindahan elektron daripada atom kepada ion itu pindah, maksudnya terima elektron ya. Semakin elektropositif satu logam, semakin mudah atom logam itu melepaskan elektron. Maksudnya semakin dia tinggi di atas, dia semakin mudah melepaskan elektron. Logam tu. Logam tu cenderung untuk menjadi ion. Logam yang berada di atas merupakan ejen penurunan yang kuat. Ya, sebab itu kalau dalam ejen penurunan itu cikgu masukkan magnesium dengan zinc sebab dia merupakan ejen penurunan yang kuat sebab dia berada di atas dalam siri elektrokimia. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu ion logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam itu menerima elektron. Ya, so maksudnya semakin bawah dia merupakan ejen pengoksidaan yang baik. Maksudnya dia suka terima elektron ya. Ion logam yang berada di bawah dalam siri elektron merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Maksudnya di antara argentum dan kalium ya, dia terbalik kat sini kan. Kalau kalium dengan ion argentum, kalium merupakan ejen pengoksidaan, ejen penurunan yang kuat, manakala argentum ion merupakan ejen penurunan yang ejen pengoksidaan yang kuat. Ini kumpulan 17 ni. Kita dah buat dah hari tu. Kenapa macam patah balik? Keupayaan elektrod PY. Okey, so kita tengok keupayaan elektrod PY. Okey, keupayaan elektrod PY, keupayaan elektrod beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam Mn+ dalam sel setengah. Okey. Terhasil bila wujud keseimbangan antara kepingan logam M. Yang ni cikgu tak apa nampak sangat dia punya gambar ni ya. Tidak dapat diukur secara langsung. Oleh itu nilai keupayaan bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektron antara dua sel setengah. Okey. So kita tengok. Yang ni yang patut kita tengok ya, elektrod hidrogen PY. Okey, elektrod hidrogen PY ialah kita biasa gunakan elektrod hidrogen PY untuk kita menguji ya. Untuk kita menguji kita punya nilai E0 kita bagi logam ataupun unsur yang lain lah. Okey. Okey, dia menggunakan apa? Di tengah-tengah ni kita ada satu wayar platinum ya. Wayar platinum ni adalah lengai lah. Maksudnya dia tidak akan
mengganggu kita punya proses elektrolisis itu, dan juga dia akan masukkan juga dengan gas hidrogen, ya. And then elektrod platinum dilapisi dengan platinum oksida, ini yang di bawah ni, ya. Larutan asid pula ataupun larutan asid yang mengandungi ion hidrogen dengan 1.0 mol Dm negatif 3. Okey, elektrod hidrogen PY terdiri dari satu elektrod platinum direndam ke dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen. Contoh kalau kita ambil HCl biasanya kan, HCl ataupun H2SO4 dengan kepekatan dia 1.0 mol Dm negatif 3. Asalkan ada dia punya ion hidrogen, HNO3 pun boleh juga, asalkan asid. Pada tekanan 1 atm dialirkan ke dalam larutan asid itu. Okey, itu adalah elektrod hidrogen PY. Okey. So persamaan sel setengah yang berlaku di situ adalah apa yang berlaku, kita punya hidrogen, ya, ion hidrogen kita akan menerima elektron membentuk H2. Okey. So itu yang berlaku, dia terima 2 elektron membentuk H2. Okey, keupayaan elektrod hidrogen PY E0 diberi nilai 0.00 volt. Ya, itu yang berlaku di situlah. Dia punya nilai dia kosong, tak ada nilai. Kalau kita tengok nilai dia kosong di situ. Okey. So nilai keupayaan elektrod PY yang lain, kita kena compare dia dengan kita punya nilai keupayaan bagi elektrod hidrogen PY. Ya. So kalau kita nak tahu nilai zinc, kita gunakan elektrod hidrogen PY satu bahagian, ya, ataupun satu bikar, and then satu lagi bikar kita letakkan zinc dengan larutannya. Zinc direndamkan, elektrod zinc direndamkan di dalam larutan zinc, ya. Larutan zinc contoh kita ambil lah zinc nitrat ke, ya. Zinc nitrat 1.0 mol. Okey, di tengah-tengahnya ada titian garam. Apa fungsi titian garam ini? Membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Itu je fungsi titian garam. Dalam apa-apa soalan pun itulah fungsi dia, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Okey. Oleh sebab keupayaan elektrod hidrogen PY 0.0, maka bacaan 0.76 volt menunjukkan keupayaan elektrod zinc. Okey. So kita dapat nilai keupayaan elektrod zinc di situ disebabkan kita compare dia dengan hidrogen tadi. Hidrogen tadi kosong. Jadi kita dapatlah nilai zinc dia. Nilai zinc kalau kita masukkan zinc, so kita dapat nilai dia 0.76. Zinc buat apa? Dia lebih cenderung untuk membebaskan elektron berbanding hidrogen. Sebab zinc buat apa? Zinc ada di atas hidrogen lah dalam siri elektrokimia. Jadi zinc dia cenderung menderma elektron, zinc 2+ tambah 2E. Okey, zinc dia punya nilai E0 dia adalah negatif 0.76 tadi. Okey, volt. Ya, nilai negatif ini bermaksud dia menderma elektron. Ya, dia merupakan ejen penurunan di sini. Maka zinc menjadi terminal negatif, ya. Bila nak buat begini, zinc jadi terminal negatif macam mana, ya? Orang kaya derma no. Orang miskin terima pitih. Orang miskin terima duit. Orang kaya di sini adalah zinc. Zinc sebab zinc atas daripada hidrogen, so dia orang kaya, dia buat apa? Dia derma elektron. Ya. N ni maksudnya dia terminal dia negatif. Ya, negatif terminal. O adalah proses pengoksidaan. Ejen pula ejen penurunan. Okey. Elektron bergerak dari elektrod zinc. Okey, elektrod dia bergerak ke sini, ya. Elektrod bergerak. Dia pergi derma daripada elektrod zinc ke elektrod platinum, terminal positif melalui wayar penyambung, melalui wayar realita luar. Okey, so kita dapatlah identify the value of the zinc, ya, di sini, ya, di ion zinc di sini 0.76. Okey, setengah persamaan di terminal negatif, cikgu dah tunjuk kat awak, tindak balas pengoksidaan, dia merupakan ejen penurunan. Setengah persamaan di terminal positif, itu tindak balas penurunan hidrogen lah. Zinc derma, hidrogen akan terima, ion hidrogen akan terima elektron itu. Okey, ion hidrogen ni daripada mana? Daripada larutan zinc, larutan asid kita yang ada tadi, HCl contoh kan, H+. Kita ada H+ di dalam tu. Keupayaan elektrod PY sel setengah zinc mesti ditulis dalam
sebagai penurunan. Okey. So ini keupayaan elektrod zinc. Ya, anak panah bila kita buat setengah, bila keupayaan elektrod PY sel setengah zinc ditulis dalam bentuk anak panah dia begini. Pergi dan balik. Ya, anak panah pergi dan anak panah balik. Mesti adanya itu. Dengan nilai E0 kita di luar negatif 0.76. Tanda negatif di sini menunjukkan elektron zinc ialah terminal negatif. Ingat di situ Negatif menunjukkan dia punya terminal dia apabila disambung kepada elektrod hidrogen PY. Okey. So negatif ni menunjukkan dia punya terminal, bukan menunjukkan dia punya nilai tu negatif tu. Pada voltmeter takkan tunjuk lah macam tu. Ya. Mana ada nilai negatif pada voltmeter kan? Negatif ni menunjukkan sign untuk menentukan dia adalah terminal negatif. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod PY. Okey, rajah 1.6 menunjukkan sebahagian siri keupayaan elektrod PY bagi sel setengah yang disusun dalam tertib meningkat nilai keupayaan elektrod PY daripada yang paling negatif hingga yang paling positif. Okey. So itu adalah keupayaan elektrod PY bagi sel setengah yang disusun dalam tertib meningkat. Yang ni yang kita tengok tadilah. Yang kita tengok tadi kan, daripada kalium sampai ke bawah argentum. Dia disusun begitu. Keupayaan elektrod PY juga dikenali sebagai keupayaan penurunan PY. Keupayaan penurunan PY, semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Jadi, bila kita nak menulis keupayaan elektrod PY kita mesti tulis semua sebagai persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Ya. Yang penurunan saja kita akan tulis. Yang pengoksidaan tak payah tulis. Okey. Contoh, kalau cikgu ada dua bahan iaitu cuprum, lepas tu cikgu ada argentum. Okey. So dua ni sangat rapat kan. So kalau Cu2+ tambah dengan 2 elektron, kita akan dapat nilai dia dapat Cu lah. Ag+ tambah dengan 1E, kita dapat Ag. Okay, so bila kita nak tulis dia punya keupayaan elektrod PY bagi tindak balas itu, kita akan tulis dia punya tindak balas ataupun tindak balas penurunan dia. Okay, tindak balas penurunan dia. Which means kita kena tulis yang mana? Tulis yang inilah. Ya. Siapa yang mengalami proses penurunan? Cuprum lah, sebab cuprum lebih kaya kan. So kita tulis cuprum mengalami proses dia pergi dan balik. So dapat Cu2+ tambah dengan 2E. And then kita tulis nilai dia berapa. Kalau cuprum biasa, cuprum nilai dia positif kan. So tulis berapa. E0 dia berapa di hujung sekali. Okay. So itu untuk keupayaan elektrod PY. Kalau dia dekat-dekat lah. Kalau dia nilai dia tu dekat, so kita kena tulis begitu. Ejen pengoksidaan tambah elektron. Nilai E0 ialah ukuran kecenderungan suatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Okey. Siri keupayaan elektrod PY. Okey, ini nilai dia tetap. Dalam exam diberi ni Kalau tak silap cikgu lah, nilai ni diberi. Jangan risau, tak perlu hafal. Kalau nak hafal pun boleh. Kalau tak hafal pun tak apa. Tak payah hafal lah, banyak sangat nombor ni kan. So awak hanya perlu tulis. Ini adalah dia punya setengah persamaan saja. Dia tulis dalam bentuk tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan. Sorry. Okey, berlaku kesilapan sikit tadi Macam cikgu sebut tadi Dia tulis dalam bentuk penurunan. Jadi dia tulis dalam bentuk yang di atas ni. Penurunan. Walaupun proses itu adalah proses pengoksidaan, tapi dia sentiasa tulis dalam bentuk penurunan. Okey, macam cikgu sebut di antara cuprum dengan argentum, siapa yang lebih kaya? Dah tentulah cuprum. Jadi kita akan tulis cuprum lah dalam bentuk penurunan. Cu2+ tambah 2E pergi dan balik, tulis Cu, and then berapa nilai Cu di situ, E0 dia berapa, positif berapa, positif 1.3 volt, tulis begitu. So ini adalah kita punya keupayaan elektrod PY kita bagi tindak balas di atas tu.
Okey. Ini yang lain banyak lagi. So ini semua adalah nilai keupayaan elektrod piawai yang ditulis dalam bentuk tindak balas penurunan. Ditulis dalam bentuk tindak balas penurunan. Penurunan maksudnya apa? Dia terima oksigen ni. So terima elektron. Semua terima elektron ya. Dia semua terima elektron. Tak ada yang derma elektron di sini. Ya, itu adalah dia punya formality dia kalau kita nak menulis jawapan dia. Okey. Okey, nilai E0 argentum lebih positif bermaksud nilai E0 argentum lebih positif. Okey, bermaksud di sini apa dia? Ion argentum di sebelah kiri ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey. So kalau nilai dia tu positif, nilai E0 dia positif, jadi dia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Bermaksud dia lagi suka terima elektron. Ya. So bila dia terima elektron, ion argentum terima elektron, so dia mengalami proses penurunan. Sebaliknya atom argentum, sebaliknya atom argentum di sebelah kanan sukar melepaskan elektron. Okey, so ion argentum, ion cuprum dia lebih suka menerima elektron ya. Dia lebih suka menjadi ejen pengoksidaan. Nilai E0 bagi magnesium dia lebih negatif sebab apa? Magnesium dia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey. Atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebaliknya, ion magnesium di sebelah kiri sukar menerima elektron. Okay, so magnesium ni dia cenderung sangat untuk menderma elektron. Dia melepaskan elektron. Dia mengalami pengoksidaan. Okay. Okay, kita tengok pada hubungan nilai E0 dengan kekuatan bahan sebagai ejen pengoksidaan dan penurunan. Molekul atau ion yang nilai keupayaan lebih positif atau kurang negatif. Maksudnya, molekul ion punya nilai kalau dia lebih positif. Dia lebih positif. Ataupun dia kurang positif, kurang negatif. Maksudnya nilai negatif dia pun negatif 0.02, negatif 0.04. So, dia kurang negatif lah. Ataupun dia lebih positif. Positif 0.3, positif 0.5. Kalau berlakunya begitu, dia tu lebih suka menerima elektron. Ya. Kalau dia suka menerima elektron, maksudnya apa yang menerima tu? Kalau dia menerima elektron, bermaksud dia dalam bentuk ion lah. Ya, dia dalam bentuk ion cuprum, ion argentum. Lebih mudah mengalami tindak balas penurunan, dia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Kalau nilai dia lebih negatif ataupun dia kurang positif, dia lebih cenderung membebaskan elektron. Ni biasanya bagi atom lah. Magnesium, zinc, aluminium. So yang ni lagi suka membentuk ion. Yang ni pula ion menjadi atom. Dia jadi atom. Lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. Okey, ni ada dalam contoh buku teks. Kalau awak tengok dawai kuprum dalam larutan argentum nitrat. Okey, kita ada ion kuprum, kita ada kuprum tambah dengan argentum nitrat. Kuprum lebih kaya daripada argentum, jadi kuprum akan menyingkirkan ion argentum daripada larutan garamnya, so membentuk kuprum nitrat. Ini tambah dengan argentum. Okey, kuprum nitrat, so 2, sini 2, sini 2. Okey. Jadi di sini kuprum nilai keupayaan E0 disusun daripada paling negatif kepada yang paling positif. Jadi bila kita susun balik, kita tulis balik, E0 dia dapat beginilah. So, kuprum E0 dia kurang positif berbanding dengan argentum. Argentum lebih positif. Macam soalan tadi kata, kalau dia kurang positif, dia suka derma elektron. Dan dia suka apa? Kalau dia derma itu, dia mengalami proses pengoksidaan. Dia juga merupakan ejen penurunan. Argentum pula di sini, dia lebih positif, bermaksud dia suka terima elektron. Dia mengalami proses penurunan dan juga dia merupakan ejen pengoksidaan. Okey. Ni cikgu dah sebut tadi lah nilai
E0 kuprum yang lebih negatif atau kurang positif dari E0, kuprum ejen penurunan lebih kuat berbanding dengan argentum. Oleh itu, atom kuprum cenderung membebaskan elektron, untuk membentuk ion Cu2+. Kuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, kuprum di sini merupakan ejen penurunan. Nilai E0, ni tak payah terang balik lah. Ni dah cerita balik dah tadi kan. Tindak balas penyesaran berlaku antara ejen penurunan yang kuat. Maksudnya sini, kuprum ni dia ejen penurunan. Maksudnya dia turunkan ataupun dia sesarkan. Itu maksudnya dia tolak argentum. Itu maksudnya dia turun tu. Dia turunkan. Kuprum ejen penurunan yang kuat. Dia tolak argentum. Dia keluarkan argentum daripada larutan garamnya dan membentuk copper 2 nitrate. Dan argentum akan membentuk, ion argentum membentuk atom argentum. Okey. Okey, kalau untuk yang ni pula, tindak balas yang berlaku di sini adalah kita ada dawai kuprum Cu tambah dengan Mg nitrat. So, kedudukan kuprum dia lebih tinggi, lebih bawah daripada magnesium dalam siri elektrokimia. So, di sini tak ada reaction lah. No reaction. Ya. Sebab apa? Nilai keupayaan dia. Magnesium, dia punya nilai, dia lebih negatif. So, dia sepatutnya dia suka derma elektron. Dia akan jadi ejen proses pengoksidaan, ejen penurunan. Manakala ion kuprum sebaliknya lah. Manakala kuprum sebaliknya. Okey, E0 kuprum lebih positif daripada magnesium. Dicerita baliklah. Kuprum merupakan ejen penurunan yang lebih lemah berbanding magnesium. Di sini ya. Kuprum merupakan ejen penurunan yang lebih lemah. Oleh itu, atom kuprum sukar membebaskan elektron bagi membebaskan ion, membentuk ion kuprum. Jadi, kuprum di sini tak boleh membebaskan elektron dia untuk membentuk ion kuprum. Sebabkan dia merupakan ejen penurunan yang lebih lemah. Ataupun dengan kata yang lain, dia lebih miskin lah daripada ion kuprum. Kuprum tidak mengalami pengoksidaan di sini. Okey, ini pun sama. E0 dia, magnesium lebih negatif. Ion magnesium, ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding dengan ion kuprum. Oleh itu, ion magnesium sukar menerima elektron bagi membentuk ejen atom magnesium. Ion magnesium tidak mengalami penurunan. Tindak balas penyesaran tidak berlaku antara ejen penurunan yang lemah dan ejen pengoksidaan yang lemah. Okey. So, kita stop dulu takat itu. Ya, kita stop dulu takat itu. Okey, kita stop takat itu dulu ya. Cikgu harap awak boleh terima apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Ya, view yang lepas video cikgu tengok ada 7 view saja. Yang maksudnya ada bukan 10 orang yang tak tengok lagi ya. So, cikgu tak tahulah apa yang akan berlaku. Maksudnya ada 10 orang yang belum lihat video ataupun sesi PDPR kita pada hari Jumaat yang lepas. Maksudnya ada 10 orang lagi yang belum faham lagi lah tentang jenis-jenis tindak balas redox. So, kita dah masuk topik baru hari ini. So, cikgu harap lebih ramai yang tengok lah. Ya, lebih ramai yang tengok ataupun bukan lebih ramai lah, semua patut melihat sebab ini adalah subtopik yang baru. Cikgu pun masih belajar lagi. Cikgu pun masih ada kekurangan untuk subtopik inilah. Cikgu tak kata cikgu perfect ya. Cikgu pun ada lagi benda-benda yang cikgu keliru, tapi cikgu cuba untuk bagi awak faham tentang subtopik ni. Okey, so tak banyak, cikgu tak nak sentuh lagi buku teks ya. Memang banyak buku teks punya latihan. Awak just buat dalam awak punya modul saja, muka surat 14 ya. So, cikgu tahu awak ada banyak latihan lain. Muka surat 14, SK 9.2, keupayaan elektrod piawai. So, awak selesaikan yang itu dahulu. Ya, sebelum kita pergi kepada latihan-latihan yang lain. Okey, itu saja untuk cikgu pada hari ini. So, kita sambung untuk sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.